أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya kita masuk pada surah yang ke-107 yaitu surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tahukah kamu, wahai Muhammad, orang-orang yang mendustakan agama? Itulah dia orang-orang yang mengherdik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, iaitu orang-orang yang lalai daripada salatnya, orang-orang yang berbuat riak dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya kita masuk pada surah yang seterusnya daripada juzuk amma iaitu surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un diberi nama Al-Ma'un kerana mengambil daripada ayat yang terakhir daripada surah ini, iaitu pada ayat yang ke-7 wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un maksudnya barang-barang yang berguna. Kita akan bincangkan nanti apakah yang dimaksudkan bagi surah ini, iaitu barang-barang yang berguna. Apakah yang dimaksudkan? Jadi surah Al-Ma'un termasuk di dalam surah-surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrah Nabi SAW. Surah-surah yang membicarakan soal akidah, soal keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta hari akhirat. Dan dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan persoalan, dengan pertanyaan. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengutarakan ara'aital ladzi yukazzibu biddin, bahawa Allah Taala berfirman, apakah kamu tahu wahai Muhammad, siapakah dia orang yang mendustakan agama? Di sini para ulama, seterusnya para ulama tafsir menyatakan bahawa maksud ad-din di sini maksudnya adalah hari akhirat, iaitu hari pembalasan. Jadi Allah Ta'ala bertanya, wahai Muhammad, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan hari pembalasan, iaitu hari akhirat, hari kiamat. Ad-din di sini tuan-tuan merupakan salah satu daripada nama-nama hari kiamat.
Sebagaimana yang selalu kita baca di dalam suratul Fatihah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan Maliki Yaumiddin, iaitu yang menguasai hari agama. Agama di sini maksudnya adalah yang menguasai hari akhirat. Tuan-tuan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak terus menyatakan Maliki Yaumul Qiyamah ataupun Malik Yaumul Akhirah, yang menguasai hari akhirat, yang menguasai hari kiamat, tetapi Allah Ta'ala meletak ad-din, yang menguasai hari agama. Agama, tuan-tuan, ad-din di sini maksudnya apa? Kalau ikut dalam istilahnya, ad-din iaitu cara hidup. Menunjukkan di sini, tuan-tuan, nak beritahu kepada kita ad-din yang difahami di dalam konteks agama Islam bukan bermaksud religion semata-mata, sebagaimana yang dikupas di dalam agama-agama yang lain. Agama yang lain memandang agama sebagai religion, iaitu sebagai satu upacara keagamaan. Sebab itu kita melihat agama-agama yang lain, bila bercakap soal agama, agamanya hanya tertumpu kepada upacara keagamaan, hanya di tempat ibadat, di gereja, di kuil, di rumah-rumah ibadat. Itu maksud bagi agama yang lain. Adapun ad-din bagi masuk Islam adalah cara hidup, lifestyle, yang mana mencakupi seluruh aspek kehidupan kita. Maksudnya agama ini bukan sekadar upacara ritual keagamaan, bukan sekadar semayang, bukan sekadar puasa, bukan sekadar zakat, bukan sekadar haji. Agama itu ad-din bukan sekadar di masjid, bukan sekadar di surau. Tapi ad-din maksudnya adalah cara hidup yang menyeluruh, yang mencakupi seluruh aspek kehidupan kita, termasuklah ibadahnya, muamalatnya, munakahatnya, jenayahnya, sosial, ekonomi, kemasyarakatan, politik, kepimpinan, kenegaraan, semuanya mencakupi di dalam ad-din. Jadi sebab itu, tuan-tuan, maksud ad-din adalah yang mencakupi seluruh aspek kehidupan. Jadi Allah Ta'ala menyatakan, kenapa Allah Ta'ala menggunakan kalimah ad-din? Kerana nak beri faham kepada kita, tuan-tuan, bahawa yang dapat menyelamatkan kita di hari akhirat hanyalah agama. Yang dapat selamatkan kita, tuan-tuan, di hari akhirat bukan pangkat, bukan jawatan, bukan harta, bukan kawan-kawan karib, bukan sahabat handai, bukan ahli keluarga, bukan pasangan yang disayangi, tetapi yang dapat menyelamatkan kita di hari akhirat hanyalah agama. Dan agama yang diterima, diredai oleh Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. Maknanya agama lain Allah Ta'ala tak terima. Agama lain tidak akan membawa keselamatan di hari akhirat. Disebut dalam surah Ali Imran, وَمَنْ يَبْتَرِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sesiapa yang memilih cara hidup selain daripada Islam, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, nescaya dia tidak akan diterima. Maksudnya tidak akan diterima apa jua amalan, termasuk amalan-amalan kebaikan yang dilakukan. Tuan-tuan, ada orang yang tidak beriman, orang kafir, tetapi tuan-tuan dia banyak menyumbang, banyak buat kebaikan. Buat CSR, tolong sekolah, tolong anak-anak yatim, membantu bangsa manja. Tetapi tuan-tuan, semua amalan-amalan ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maknanya syarat utama penerimaan amalan di sisi Allah Ta'ala adalah mesti Islam. Sebab tu kalau kita belajar fiqh, tuan-tuan, syarat utama terima satu amalan, semayang mesti syarat di Islam, puasa mesti syarat di Islam, zakat mesti syarat di Islam. Maka itu syarat diterima amalan.
fahuwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, membawa pertanyaan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan ad-din? Maksudnya yang mendustakan hari pembalasan, yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan hari pembalasan. Kerana tuan-tuan di sana ada orang yang tak percaya kepada balasan-balasan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Maka apabila Allah Ta'ala tanya, maka Allah Ta'ala juga yang jawab. Allah Ta'ala jawab persoalan ini. Apabila Allah Ta'ala tanya siapakah yang mendustakan hari kebangkitan, iaitu hari yang mana Allah Ta'ala memberi balasan dan pahala, maka Allah Ta'ala menjawab, mereka ialah fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ialah orang-orang yang menghardik anak yatim, iaitu da'al yatim. Da' ni tuan-tuan maksudnya tinggal. Kalau bahasa Terengganu kata dak cara, tak heran ke anak-anak yatim ni. Nampak? Maka orang yang tak cara, tak heran kepada anak yatim dan membuat sewenang-wenangnya terhadap anak yatim. Dan moga anak yatim ni tuan-tuan tak ada pok, tak ada mak, tak ada penjaga, tak ada orang yang mengawalnya, tak ada tempat anak-anak yatim ni nak bergantung. Maka tuan-tuan ada orang buat sesuka hati kepada anak yatim. Moga anak yatim tak ada pok. Kalau anak-anak lain, anak lain ada ayah, orang pun tak berani juga nak buat apa-apa kepada anak dia. Sebab dia tahu ni anak ustaz nampak. Ni anak AJK ni, ni anak berusia. Jadi orang tak berani juga. Tapi kalau orang tak ada mak pak ni, orang boleh buat sesuka hati pada dia. Sewenang-wenangnya. Dan juga menzalimi hak anak yatim. Menzalimi hak anak yatim. Sepatutnya anak-anak yatim ni ada bahagian. Kadang-kadang tuan-tuan, anak yatim yang kematian ibu dan bapa, anak-anak ini mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kedua ibu bapa dia. Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang anak yatim ni anak yang masih di bawah umur, masih mana belum mempunyai kelayakan untuk menguruskan harta. Maka orang lain yang uruskan harta dia. Maka di sana ada orang yang menzalimi haknya, mengambil hak anak-anak yatim. Dan masuk juga di sini allazi yad'ul yatim, maksudnya mereka yang tidak memberi makan, tidak beri makan kepada anak yatim, nak pada anak yatim lapar, dan juga tidak membuat baik kepadanya. Ini golongan yang pertama, orang yang mendustakan pembalasan di hari akhirat, iaitu orang yang tak cara ke anak yatim. Nak orang tinggal anak yatim tak ambil kisah. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau tahu ada di sekeliling kita anak-anak yatim, maka tuan-tuan ambil berat, ambil perhatian. Sekurang-kurangnya kita ambil tahu akan kesusahan, akan keadaan dia. Bagaimana keperluan di sekolah, cukup tak nak pergi sekolah, makan, pakai, minum, uniform sekolah, belanja sekolah, cukup tak? Maka kita ambil tahu. Kalau kita tak mampu untuk membantunya tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita maklumkan kepada orang yang bertanggungjawab. Di negeri kita ni tuan-tuan, ada pihak yang berkuasa, yang bertanggungjawab terhadap anak-anak yatim. Di Medan sekalipun tuan-tuan, ada peruntukan bantuan kepada anak-anak yatim yang susah. Maka tuan-tuan bantu, tolong. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan golongan yang kedua yang mendustakan pembalasan di hari akhirat, iaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin, iaitu orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin.
Maksudnya tuan-tuan, ayat ini kepada orang fakir yang tidak memiliki apa pun untuk memenuhi dan mencukupi keperluannya. Maksudnya tuan-tuan, golongan yang kedua ni Allah Ta'ala kata orang tak cara ke orang miskin. Tak cara keadaan orang miskin susah senang makan cukup ke tak cara. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita baca hadis, di sana banyak hadis menyatakan berkenaan perihal ini. Contohnya, di antara hadis yang sahih menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidur dalam keadaan kenyang, tetapi jiran dia tidur dalam keadaan lapar. Kita tuan-tuan tidur kenyang, kita tak tahu pun bahawa di sekeliling kita ada orang yang tak dapat tidur. Kerana apa? Kerana kelaparan. Maka golongan inilah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendustakan pembalasan di hari akhirat. Maka tuan-tuan, beri makan kepada orang-orang miskin. Beri bantuan kepada orang-orang miskin. Jangan kita tinggalkan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sistem Islam ini cukup comel. Dalam sistem Islam ni Allah Ta'ala syariat memperkenalkan sistem zakat. Sistem zakat. Zakat ini maksudnya tu'khazu min arniyaihim wa turaddu li fuqaraihim. Zakat ni maksudnya kita mengambil harta, lebihan harta daripada orang kaya dan kemudian kita kembalikan kepada orang miskin. Kalau kita tengok sistem zakat ni, kalau ia berjalan dengan betul, mengikut kaedah dan yang dinyatakan oleh syarak, nescaya tuan-tuan, kita akan melihat kehidupan orang Islam ni akan harmoni dan teratur. Kerana di sana umat Islam saling bantu-membantu, tolong-menolong di antara satu sama lain. Itu golongan yang kedua. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat yang seterusnya, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang menunaikan salat. Di sini mengikut tafsiran Ibnu Abbas. Sebagaimana kita sebut, Ibnu Abbas adalah Abdullah Ibnu Abbas, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut tafsir Ibnu Abbas menyatakan fawailul lil musallin di sini, orang-orang yang celaka dalam salat dia, maksudnya adalah orang-orang munafik yang mengerjakan salat ketika di hadapan orang yang ramai, dan tidak mengerjakan salat bila duduk seorang. Nampak? Jadi Ibnu Abbas kata ayat ni Allah Ta'ala kata celaka orang semayang. Siapa orang ni? Siapa yang celaka ni? Orang munafik. Sebab orang munafik ni kalau kat ramai dia semayang, tapi kalau dia seorang dia tak semayang. Gitu. Maka sebab tu Allah Ta'ala kata celaka orang ni. Celaka orang munafik ni. Dia dekat orang ramai dia semayang, tapi dia seorang dia tak semayang. Sebab itu tuan-tuan, dalam banyak hadis yang kita bacakan, di antaranya ketua munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ni semayang belakang Nabi SAW. Dan Abdullah bin Ubay ni dia ada solat bersama Nabi ketika mana solat waktu siang. Waktu siang. Bila mana nampak Rasulullah keluar daripada rumah nak semayang, maka Abdullah bin Ubay pun segera bangun. Maknanya apa? Dia nak tunjuk diri dia ni. Cepat-cepat Rasulullah telah datang, Rasulullah telah datang. Nampak? Dia nak tunjuk diri dia ni dekat dengan Rasulullah. Tapi tuan-tuan, bila mari semayang subuh, bila mari semayang isyak, orang munafik tak ada.
Sebab itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asqalas salati ala munafiq. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik adalah solat subuh dan solat isyak. Solat subuh dan solat isyak. Sebab ini dua solat gelap. Dua solat gelap. Solat subuh gelap, tak nampak. Begitu juga solat isyak. Dulu tuan-tuan ialah tak macam kita, masjid kita ni ada lampu cerah. Maka boleh tengok muka jemaah kita seorang-seorang. Kalau zaman dulu tuan-tuan, malam gelap tak nampak lah. Hanya sekadar cahaya-cahaya yang ada sahajalah, sama-sama. Jadi orang munafik tak mari semayang masa ni. Sebab apa? Sebab dia kata tak apa, Rasulullah tak nampak. Rasulullah tak cang. Ini sifat orang munafik. Maka tuan-tuan, itu tafsiran yang pertama, iaitu orang yang celaka semayang dia, iaitu siapa? Iaitu semayang orang munafik. Okey. Yang kedua tuan-tuan, disebut di sini bahawa orang yang celaka dan semayang ini, iaitu allazina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang lalai daripada mengerjakan salat secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Maksudnya tuan-tuan, memang dia tak semayang. Ataupun disebut pada kita, disebut yang kedua, Ibnu Abbas menyatakan lalai mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan menurut syariat sehingga sudah terkeluar daripada waktunya. Maksud lalai ni tuan-tuan, dia semayang, tapi semayang tu tuan-tuan ujung-ujung sama. Nampak? Semayang nak habis waktu sama. Semayang sampai nak keluar waktu. Dan disebut di sini tuan-tuan, bahawa disebut dalam kitab Sahihaini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Nabi sebut 3 kali, iaitu yajlisu yuqarribu syamsa hatta iza kanat baina qarna syaitan fanaqarra arba'an la yazkurullaha fiha illa qalila. Nabi kata itulah dia solat orang munafik. Itulah dia solat orang munafik. Itulah dia solat orang munafik. Nabi sebut 3 kali. Tuan-tuan, kita faham perkara yang diulang-ulang menunjukkan perkara itu penting. Nabi kata itu dia solat orang munafik. Itu dia solat orang munafik. Itu dia solat orang munafik. Siapa dia? Kenapa Nabi kata gitu? Sebab dia duduk menunggu matahari sehingga matahari itu sudah berada di antara 2 tanduk syaitan. Maka dia berdiri lalu mematuk-matuk. Maksudnya salat dengan sangat cepat, 4 rakaat tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya, kecuali hanya sedikit sahaja. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya orang munafik ni dia semayang ujung-ujung, nak habis waktu dah. Dan hadis ni tuan-tuan sebut pada waktu asar. Biasanya waktu asar lah orang ramai lala. Sebab tu tuan-tuan biasa kita baca surah wal asri kan. Wal asri innal insana lafi khus. Biasa kita terjemah wal asri demi masa. Tapi tuan-tuan, tafsiran yang tepat wal asri di situ maksudnya demi waktu asar. Nampak? Allah Ta'ala sepah demi waktu asar. Sesungguhnya manusia rugi kecuali orang-orang beriman. Sebab apa Allah Ta'ala kata waktu asar? Sebab waktu asar ni tuan-tuan ramai orang yang terlala. Bila ujung baru sedar. Hari ni tuan-tuan, tadi daripada pagi tertubik kita lah asar dak setarang dah. Nampak? Biasa dak sedar gitu. Allah asar dak setarang dah, kejap je rasa dak dang buat kerja benda ni. Asar dak setarang dah. Nampak? Maksudnya apa?
Maksudnya penyesalan tu duduk kat ujung. Maknanya asal dah Allah. Maknanya habis dah sehari baru nyesal Allah. Hari ni ngaji dak. Nak mayang duha dak hari ni. Nak semayang berjemaah dak. Nampak? Apa pun dak buat hari ni. Dak dang. Bila sedar asar baru sedar. Nampak? Dan tuan-tuan, sebab tu waktu asar ni ramai orang lalai. Sebab tu disebut dalam surah yang lain, surah Ali Imran, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Ta'ala kata, peliharalah, jagalah solat-solat kamu dan juga solat wusta. Para ulama tafsir solat wusta ni maksudnya solat asar. Solat wusta tu maksudnya tengah. Jadi solat asar tu duduk tengah. Mula-mula sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadi asar tu duduk tengah. Jadi Allah Ta'ala kata suruh jaga sembahyang asar. Sebab asar lah ramai orang lala. Tak? Asar baru balik kerja. Asar lagi patah. Asar lah petang lagi makan angin. Tak? Pergi pasar malam. Dah sudah lah garik dah setarang dah. Gitu. Jadi tuan-tuan, orang munafik ni dia tak mayang gitu tuan-tuan. Dia tunggu sampai matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Maksudnya apa? Sampai garik. Mana dua tanduk syaitan ni maknanya garik dah lah. Tubik dah cahaya-cahaya ufuk tu. Dan kemudian fanaqara arba'ah. Maka dia semayang tuan-tuan, ujung dah. Jadi semayang laju. Nabi kata macam semayang macam patuk-patuk. Macam burung. Burung belatuk mana tau? Gitu. Nampak? Maknanya apa? Semayang laju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Ini. Nabi kata semayang orang munafik. Semayang macam burung belatuk. Nampak? Laju lah. Nampak? Dan bila semayang laju ni, bila maya cepat tuan-tuan, la yazkurunallaha fiha illa qalila. Jadi dia tak ingat Allah Ta'ala kecuali sikit. Sebab tu dia sebut orang munafik ni dia tak boleh zikir banyak. Sedangkan Allah Ta'ala suruh bagi orang yang beriman, Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah, zikirlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mana bukan Allah Ta'ala suruh zikir saja, Allah Ta'ala suruh zikir banyak. Dan tuan-tuan, sifat orang munafik, ia tak boleh zikir banyak. Nampak? Ia tak boleh duduk lama-lama, ia panah. Nampak? Jadi ia pun segera. Tapi orang beriman, dia tenang. Sebab tu disebut orang beriman bila duduk dalam malih, dia laksana macam apa? Macam ikan di dalam air. Berenang, relax, tenang dia. Tapi orang munafik, dia duduk dalam malih ni tuan-tuan, macam burung di dalam sangkar. Duduk kebah nak tubik. Nak tubik. Nak tubik daripada sangkar dia. Maka itu. Jadi itu masuk dia. Masuk orang yang lala dalam sembahyang tadi. Sebab itu tuan-tuan disebut bahawa yang disebut tadi akhir waktu solat asar lah. Yang kita kata solat wusta tadi. Jadi tuan-tuan, orang munafik ni setelah masuk waktu yang dimakruhkan itu. Tuan-tuan, ujung kat waktu nak habis asar tu garik itu waktu makruh dah. Waktu makruh sembahyang. Pada waktu itulah orang munafik baru akan mengerjakan sembahyang asar. Jadi dia sembahyang seperti burung gagak yang mematuk, iaitu sembahyang dengan laju, tidak tenang dan tidak khusyuk. Maka ini mengikut tafsiran Ibnu Abbas, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Khani Allah Ta'ala Allah Ta'ala kata celaka orang sembahyang. Celaka orang sembahyang macam ni, iaitu sembahyang macam orang munafik.
Sebab itu tuan-tuan, nah kita sebagaimana saya pernah sebut dalam pengajian yang minggu lepas, bahawa kita kena semayang mengikut kehendak Allah Ta'ala dan Rasul. Jangan kita semayang ikut sedak kita. Hari ni ramai orang semayang ikut sedak kita tuan-tuan. Nah, macam saya sebut minggu lepas lah, nah akad takbir sudah lah. Ada orang akad takbir gini, ada orang takbir gini. Nah, takbir kau pun ada, takbir atromeng, takbir setok, macam-macam takbir pak. Nah, letak tu baru takbir tuan-tuan. Letak tangan pula, tangan atas ni, bawah ni. Nah, bawah perut, atas dada, belah kanan. Apa jadi banyak gitu. Nah, tu ke baru kita sebut, dak sebut duduk lagi. Nah, dak sebut hak akad tangan. Akad tangan tuan-tuan, hak mana sunat, hak mana sunat akad tangan, hak mana tak perlu akad tangan. Ada orang tuan-tuan akad tangan belaka, semua keadaan dia akad tangan. Nah, rokok akad tangan, sujud akad tangan, semua akad tangan belaka. Sedangkan dalam kitab sebut hanya tepat yang sunat akad tangan. Hak lain tuan-tuan, kalau kita akad tangan juga pada tempat yang tidak disuruh angkat tangan, maka tuan-tuan kita telah melakukan pergerakan yang besar dalam sembahyang. Hak akad tangan ni tuan-tuan pak je yang sunat akad tangan. Yang pertama takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram kena akad tangan, sunat akad tangan. Kemudian kita nak rokok, nah akad tangan 2. Kemudian kita bangkit daripada rokok, tidak akad tangan 3. Yang keempat, sunat akad tangan setelah mana kita bangkit daripada tahiyat awal nak naik kepada rakaat yang ketiga. Situ sunat akad tangan. Maknanya pak je tuan-tuan tepat akad tangan. Ni habis semua rakaat ya akad tangan. Lepas bangkit daripada sujud dah akad tangan. Tak betul tu. Sebab tu kita kata ini pentingnya kita mengaji. Seterusnya, allazina hum yura'un, iaitu orang-orang yang riak. Yura'un maksudnya orang-orang yang memperlihatkan, maknanya nunjuk. Nah, orang-orang nunjuk ni, orang-orang yang riak lah. Dan ini juga sifat-sifat orang-orang munafik. Nah, bila dia semayang, dia nak nunjuk orang. Macam tadi lah kita kata Abdullah bin Ubay hok semayang belakang Nabi tadi, nak nunjuk orang. Ataupun dia buat kebaikan, nak nunjuk orang. Dan disebut dalam satu hadis Nabi SAW bahawa neraka Jahannam itu ada satu lembah, di mana lembah itu disediakan kepada orang-orang yang bersedekah bukan kerana Allah. Orang yang bawa kitab Allah, orang yang baca Al-Quran, bawa Al-Quran bukan kerana Allah. Orang yang beribadat menunaikan haji bukan kerana Allah. Kerana apa? Kerana niat masing-masing. Nah, dia nak nunjuk kepada siapa? Maka tuan-tuan, orang macam ni Allah Ta'ala kata celaka dia ni. Nah, mana nak nunjuk orang. Riak adalah termasuk di kalangan dosa-dosa yang perlu kita jauhilah. Nah, dan disebut dalam satu lagi riwayat hadis, Nabi SAW bersabda, man samma'an nas bi'amalih samma'allahu bihi sami'a khalqih wa haqqarahu wa sarrarahu. Barang siapa yang memperdengarkan amal perbuatannya kepada orang lain, maka Allah Ta'ala akan memperdengarkan amal orang itu kepada makhluknya serta menghinakannya dan merendahkannya. Maka tuan-tuan, kalau kita buat amal bukan kerana Allah Ta'ala, di hari akhirat kayak gini, dan bila mana Allah Ta'ala nak beri balasan, nak beri pahala, nak beri ganjaran. Sebab tu surah ni Allah Ta'ala tanya, siapakah yang mendustakan pembalasan? Nah, siapakah yang mendustakan hari pembalasan? Hari Allah Ta'ala nak beri ganjaran ni, hari Allah Ta'ala nak beri hadiah ni.
Nampak? Termasuklah orang-orang yang riak. Jadi kayak gini hari akhirat bila Allah Taala nak uji ni, orang yang riak ni tanya, wahai Tuhan, kenapa saya tak dapat ni pahala, tak dapat ganjaran ni? Kemudian Allah Taala berfirman, kamu buat bukan kerana aku, kamu sembahyang bukan kerana aku, kamu buat ketaatan bukan kerana aku, kamu buat kerana si fulan, maka pergi ambil tok pahala dengan dia. Nampak? Kamu buat amalan tu kerana siapa? Kerana si fulan, maka kamu pergi ambil tok dengan dia. Maka sudah pasti tidak akan dapat, maka akan diseksa. Itu maksudnya. Dan ayat yang terakhir daripada surah ini, iaitu wayamnaunal maun. Ni kita nak bincang apa maksud al-maun. Nama surah ni al-maun. Al-maun ni maksudnya barang-barang yang berguna. Apa maksud dia? Wayamnaunal maun ni maksudnya orang yang menghalang ataupun orang yang enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Apa maksud barang-barang berguna? Barang-barang berguna ni maksudnya barang-barang yang bermanfaat. Maksud ayat ni bahawa di sana ada orang yang tidak mahu berbuat baik di dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan ada orang yang tidak mahu berbuat baik sesama makhluk. Berbuat baik pada sesama makhluk ni contohnya macam mana? Dia tidak mahu beri pinjam barang yang boleh dimanfaatkan dan membantu orang lain, padahal barang tersebut tetap utuh. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau pinjam barang tu dok luak pun, nampak? Tapi kedeku. Nampak? Disebut di sini tuan-tuan, contoh apa dia barang hok dok luak? Maksudnya barang tu bila pinjam tak jejah. Nampak? Tak luak sikit pun. Dan barang itu akan dikembalikan semula. Tetapi sebab dia ni kedeku, tak boleh pinjam. Contohnya apa? Kalau disebut dalam kitab ni, contohnya orang-orang zaman dulu, dia biasa orang minta pinjam kapok. Kapok sebab apa? Sebab nak potong kayu api. Tuan-tuan kalau pinjam kapok ni tuan-tuan tak gegih pun. Nampak? Maknanya bila pinjam taklah hilang separuh kapok tu. Ataupun kuali. Orang-orang dulu kuali pinggan makuk tempat nak masak. Okey, saya ambil contoh mudahlah tempat kita lah. Ada orang tuan-tuan, dia ada pinggan makuk, kuali, kawah. Orang nak jamu, orang nak bewah. Nampak? Kuali nak bewah. Tapi tuan-tuan, bila orang nak pinjam, dia tak mahu. Nampak? Dia kedeku. Padahal kalau pinjam pun tuan-tuan, kawah tu tak jejah pun. Tidak kata beri pinjam, hilang separuh kawah tu. Tak, kawah tu tetap gitulah. Maknanya, orang Terengganu kata apa? Dok luak lah. Nampak? Barang-barang yang tak luak. Tapi orang lain boleh ambil manfaat. Itu maksud al-ma'un. Iaitu barang-barang yang berguna. Contohnya kapok, parang, kuali, pinggan makuk. Kalau pergi kapok-kapok banyak tuan-tuan. Surah-surah masjid kok ada kawah, kok ada sodek perahu tu. Bila kita nak jamu, nak bawah pinjam, nak beli, tak ada. Ataupun orang zaman dulu tuan-tuan, pinggan-pinggan makuk. Pinggan-pinggan makuk. Tapi ni bila kenduri tak pakai dah pinggan makuk, pakai pinggan polystyrene, pakai apa? Pakai buang. Tapi orang dulu kalau nak bewah tuan-tuan, tu pinggan-pinggan makuk tu, pinggan-pinggan lama tau. Jadi orang dulu tuan-tuan, bila nak buat jamu, pinjam. Pinjam kau rumah ni, pinjam kau rumah ni, gitu. Tapi tuan-tuan, ayat ni nak kabur ada orang yang enggan, yamna'u, yang tak boleh pinjam. Padahal tuan-tuan, dia tak pakai apa benda tu. Letak sekung je kat rumah je. Tapi tuan-tuan, mana kalau orang beri pinjam, mana orang lain boleh ambil manfaat. Boleh ambil faedah daripada dia. Itu maksud yang pertama.
Maksud yang kedua di sini, wa yamna'unal ma'un itu adalah orang yang enggan, kikir, kedekut untuk mengeluarkan zakat dan berbagai amal kebajikan. Ni orang kedekut. Nah, kedekut buat keluar zakat, kedekut. Kira. Nah, ni kita hujung tahun dah ni. Nah, hujung tahun biasanya buat kira-kira zakat lah. Contoh macam hari ni zakat simpanan. Zakat simpanan ini nisab dia dalam 22,000 lebih ya. Nah, 22,000 lebih. Lebih kurang macam tu lah. Tapi 2-3 hari ni harga emas naik. Harga emas naik mungkin berbeza sikit. Tapi hari tu lah. Ada orang tuan-tuan dia nak kecek. Nah, dia kata, oh ya aku ada dah 22,000 ni ataupun 25,000. Kaki kena zakat. Akhir tahun tuan-tuan, dia beli motor stay. Nampak? Jadi bila dia beli motor 10,000, jadi tinggal lagi PT ya 15,000. Tak kena zakat. Ni orang kedekut. Nah, makna dia enggan mengeluarkan zakat dan juga enggan membuat amal-amal kebaikan. Itu dimaksudkan wa yamna'u nal ma'un. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada surah yang seterusnya pada pengajian yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu ma sami'tum, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.